Ini silibus dakwah yang terbaik, tuan-tuan, untuk anak-anak kita belajar daripada surah Nuh. Nuh alaihi salam, tuan-tuan, walau teruk kena maki, Nabi Allah Nuh alaihi salam walaupun dicerca, dimaki, dituduh gila, dituduh orang tua yang terkena rasukan jin, baginda alaihi salam tabah dan sabar menghadapi kaumnya. Baginda tidak membalas sebagaimana mereka melakukannya. Yang ni kita kena belajar. Ya, benar dari satu sudut, bila Nabi SAW dihina, kita mesti menyeru kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan ke atas mereka yang menghina Nabi SAW. Baginda adalah Rasul yang besar jasanya kepada kita. Mana mungkin kita biarkan orang-orang yang liar mulutnya ini mengatakan sesuka hati mereka tentang Nabi kita SAW. Nabi bila dihina, Nabi sendirilah orang yang paling terasa dengan perkataan daripada kaumnya. Tetapi dalam masa yang sama kita kena berfikir sejenak. Adakah dengan hanya meluahkan kemarahan ia sudah berpada dalam dakwah? Sedangkan Nuh alaihi salam tidak pernah berhenti meminta kepada kaumnya agar jangan putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kaumnya memaki, menghina baginda, tetapi alaihi salam kekal dengan slogan, kembali pada Tuhanmu, Tuhan akan mengampunkan kamu. Dan anda akan perhatikan dalam ayat 4, ayat 7, ayat 10. Ia adalah ayat-ayat di mana menunjukkan Nuh alaihi salam sentiasa mengharapkan kaumnya diampunkan Allah. Ini mentaliti pendakwah yang sebenar. Kita ada kuasa, kita kena bertindak. Tetapi apa selepas itu? Adakah kita membela Nabi bermusim alaihi salatu wassalam dan sallallahu alaihi wasallam? Maka selepas kita meminta mereka beringat dengan apa yang keluar daripada mulut mereka ke atas Nabi kita, maka yang perlu kita lakukan adalah mendekati kaum-kaum pembenci Nabi ini, menyeru mereka dengan dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi-Nabi seperti Nabi Nuh alaihi salam. Jangan hanya kemarahan, tetapi selepasnya dakwah tidak dilakukan ke atas mereka. Kerana dakwahlah Umar menjadi Umar Al-Khattab. Kerana dakwahlah Khalid Al-Walid menjadi radhiyallahu anhu. Nabi tidak pernah meninggalkan mereka dalam dakwah dan dalam doa. Subhanallah. Jadi kalau anda perhatikan ayat 4, di mana Allah menyebut Nuh berkata-kata kepada kaumnya dengan janji, segunung dosa kau lakukan, tetapi kalau taubat itu taubat nasuha, Allah akan ampunkan dosamu. Yaghfir lakum min dunubikum. Ayat 7, di mana Nabi Nuh sekali lagi berkata, wa inni kullama da'utum litaghfira lahum. Baginda mengharapkan agar setiap usaha dakwahnya Allah mengampunkan kaumnya yang beriman dan bertaubat. Dan di hujung sekali ayat yang ke-10, innahu kana ghaffara. Maknanya Nabi Nuh punya mentaliti dakwah, bukannya saya berdakwah kerana kewajipan, saya tiada pilihan kerana saya telah diminta oleh Allah untuk berdakwah lalu saya berdakwah. No. Itu external factor, dipanggil berdakwah kerana kefarduan. Tetapi dakwah yang sebenar mesti bukan daripada external factor sahaja, tetapi datang daripada internal. Kerana kasih kepada kaum-kaum ini supaya diampunkan Allah dan diselamatkan di akhirat, Nabi Nuh tidak meninggalkan mereka, melainkan selepas Allah memutuskan supaya Nuh memisahkan diri daripada kaumnya. Subhanallah, mentaliti da'i yang hilang pada waktu ini. Ya, jadi tuan-tuan,